tuan diri saya belakang bawah kalau tulis mana ni, I'm excited lah sebab memang saya cari mana ni apa. Kita tengok mana ni rupanya adalah spesial Selantik. Jadi saya pun buka balik Selantik, mengatakan mana ni rasa kalau seorang sabda dia memang guna untuk perubatan. Whatever it is lah, kan mana masih itu boleh ubah mata. Ini mana ya? Dia perhatikan tu. Warna dia putih kan? Warna dia putih. Dia loosely held, terikat cara loose, bukan melekat. Saya kaitkan tak, warna dia putih kan? Burung layang-layang, masa itu dia pakai burung merpati. Orang dalam ada orang tafsir kata burung merpati, tapi isim tak saya kata warna dia putih. Aspek Valentine ni warna putih juga ya. Kemudian ungkapan yang pernah saya lihat mengatakan bahawa look, dia ni sebenarnya eskalatif, dia ni tu bukan tumbuh, dia kehidupan substrate dia adalah di gunung-gunung tau, tinggi, dan dia tidak loose hell tau tak, dia hanya melekat je. Lichen dia cerita nanti kita cerita, Lichen tak dakar tau, dia tak dakar, dia bukan tumbuhan. Saya nak sebut Lichen ini bukan tumbuhan, dia organism. Sebenarnya tadi saya nak bagi soalan sebenarnya untuk you. Tadi saya ada pretend you. Tapi saya ingat tadi malas tak pretend ke. Tapi kalau you betul nak ni kumpulan lain. Ini Marabi hari tu apa ni, you nak cari orang kan? Payah sangat cari orang kan? Ilmu macam itu tak cari tau. Tapi insyaAllah kalau ada kumpulan lain kalau kita buat. Okey. Ya, boleh buat. Sebab saya memang nak promote dengan Lichen ni, publicity je. Tapi I believe that from publicity building nanti mungkin ada yang minat tengok. Kau tengok mungkin tercetus satu idea ya. Di young generation, young people ni dia punya cara kreatif berbeza, kemudian cara cakap untuk melihat information daripada dia. Jadi aku dari dulu publicity yang ada ini dapat membantu saya lah, walaupun sikit ya. Saya banyak pengikut saya ni sebenarnya, dah banyak dah. Dah kira beribu dah. Dah pernah dengar cerita saya ya? Okey, kita lihat apa saya sebut tadi, dia loosely held ya, terlekat cara loose. Kalau ni kalau dia tiup angin, dia boleh terbang ya? Angin kuat dia terbang ya? Dia terbang, bukan hanya dia punya sport tetapi Lichen tu boleh terbang. Terbukti ini zaman lama lah, 1824, 1828 apa, berlaku satu keruntuhan daripada terbangan daripada Lichen dan mana wasabah ini daripada di negara-negara macam Armenia, Turki kawasan itu ya. Kan pasti kau tengok Palestin kan, Lebanon, ni atas kan Turki, Palestin ni Iran lah kan. So situ ada. Jadi dia kata dia boleh mencapai 80 hingga, macam dia macam salji di bawah. Di atas jatuh, dia macam bertabur macam salji di bawah. Di lembah bukit dia. Kebalannya tu baru dia kajian kata 20 hingga 30 cm. Tinggi juga kan? Tinggi juga kan? 30 cm kan? Mana dia berlambak ke bawah tu. Jadi itulah hujah yang saya sebut. Jadi pertama jangan percaya sangat. Tetapi ini data yang saya collect daripada berbagai cakitan. Saya nak katakan bahawa mana itu Aspergillus esculenta. Dia memang hidup di gunungan, dia loosely held berwarna putih, dan dinyatakan mana ini hujah daripada tafsir Quran katakan tafsirnya tafsir biasa, tafsir dulu yang warna putih, dia punya tafsir warna kuning dah. Adalah burung layang yang seperti lain lah. Tapi di sini saya tak nak hujah lah, ambil itu je lah ya. Alright, jadi kita lihat ya. Okey, kita kembali. Ini tadi tu cerita lah sejarah dia. Datuk mengatakan umurnya 2,500 tahun, masih intake ya, diselimut mami. Dan kita relatekan dengan apa tadi, Albania, Australia, Armenia, boleh digunakan untuk salah satu ramuan untuk mengawetkan mami. Memang ada dalam Imam Zoo tu ya, dia masukkan, ambil Lichen tu letak dalam dia punya folder simpanan herbarium ya. Alright, jadi kita lihat ya, di dalam Lichen ni perkataan yang selalu orang sebut adalah sifat simbiotik dia. Yang paling menarik tu adalah sifat simbiotik.
Ya, kehidupan simbiotik ni memang bagus sebab tolong menolong kan, bukan parasit tau. A dengan B berkongsi hidup simbiotik. Tolong menolong menolong A tolong B, B tolong A. Di sini ada dua kumpulan yang dipanggil simbiotik. Kalau tengok situ warna tu warna hijau warna hijau related dia tu ya. Boleh sebut hijau itu related dengan fikiran kita. Orang biologi mesti tahu hijau apa dia. Hijau adalah klorofil. Ya, klorofil. Yang punya klorofil yang boleh membantu dalam membentuk glukos. Betul? Karbon dioksida campur dengan air, ya, cahaya dapat glukos ya, dan oksigen. Tidak? Jadi kita lihat kehidupan ini yang jaring-jaring itu sebenarnya adalah kulat ya. Fungus and algae hidup simbiotik together, working together dalam bentuk morfologi yang so-called ya. Ada yang katakan bahawa lichen ini adalah composite organism. Composite maknanya lebih dari satu ya. Composite ni adalah campuran. Bahan komposit maknanya campuran campur-campuran kan. Jadi composite organism adalah organism yang terdiri pada dua organism yang lain, iaitu sini algae berupa air dan juga kulat ataupun fungus. Ya, fungus ni kalau kita tengok senang je, ambil biar tu cendawan ada kan. Kemudian nampak macam apa, jaring-jaring kan. So kita lihat situ, cara saya ni bukan orang biologi ya, maafkan saya. Tapi saya senang, saya interpret senang ya. Yang hijau yang atas tu, permukaan atas mesti di atas, yang hijau mesti di atas. Sebab apa? Dia tak mungkin hijau di bawah. Pasal dia nak dedap cahaya matahari kan. Jadi lapisan atasnya hijau adalah air dan di jaring-jaring itu adalah kulat. Jadi kulat tu menjadi membentuk host. Dia jaga algae. Ya? Kau pisahkan dia tak boleh hidup tau. Mengajuk dia, pisahkan dia menangis ya? Algae pisah dia lagi. So, nak kira kan lichen ni symbiotic organism between algae and fungus. Algae berbagai. Ada green algae, you belajar ni, blue green algae ya. Green algae, blue algae, kemudian cyanobacteria ya. Okey. Itu komposisi. Kemudian fungus pun berbagai. Sebenarnya fungus ni berbagai ya. Saya tak tahu saya kalau ada Ani dengan dia, saya segan juga sebab mereka memang pakar dia. Jadi tak apalah, fungus tu berbagai, ada nama lain-lain, tapi macam mana dia sama? Jadi kesan-kesan ekologi semua tu berlibat semua ya. Kalau lichen di tempat macam bawah lain, algae dia, green algae dia lain. Kalau pergi kawasan terlindung, dia tak ada vegetari, dia guna apa? Dia guna cyanobacteria. Betul tak? Dia tak perlu percaya matahari sangat, tapi dia boleh put makanan. Jadi kalau dalam kawasan gelap tu, dia punya bau pun lain. Ya, kalau saya ni macam pakar tapi selalu tengok yang dalam kawasan lembah, kawasan terlindung ni bau dia lain. Bau hancing ni bau dia. Bau banyak asid amino. Ya. Dalam biosintesis, kalau belajar biokimia, dia akan biosintesis kan. Dia macam sistem dia ya. Tak apalah. Jadi inilah sistem. Jadi lapan atasnya konteks. Kemudian bawah lapisan algae, jadan pelonggar hypa medula, panggil hypa. Terus yang belajar ni tahulah hypa betul ya. Kemudian ada lapisan bawah konteks. Jadi kita lihat medula, hypa, algae and konteks ya, dijadikan bentuk. Right ya. Ini ikatan rentas satu daripada ikatan rentas lah. Dia berbagai bentuknya. Lichen adalah generative, istilah general symbiotic organism between algae and fungus ya. Hidup membentuk satu structure. Kalau structure-nya nipis sangat, dia lain bentuk lah. Kalau dia nak jadi panjang lah dia. Ya. Ini saya masukkan tu. Ya. Ini adalah lichen. Ini pilihan-pilihan yang tak cantik. Ada nanti ya. Ini kamera tak jadi sini. Ini kamera yang kau ni ada makro dah? Tak ada? Ada makro dah? Makro? Makro, ini punya makro? Okey, kita lihat ya. Saya selalu kalau mengajar ni budak sekolah ke, saya macam biasa saya sebut, okey kita sebut sama-sama. Satu daripada morfologi, ini morfologi bentuk pembesar ya. Tadi
Tadi saya kata itu hanya cerita organisasi itu. Ada namanya Crastos. Cras kata apa dia? Kra. Crastos. Ini ajar Melayu sebenarnya. Kalau bahasa Inggerisnya Crustose ya, Crastos. Crastos ni lichen tu dia duduk macam dia melekat ke dalam substrate. Pada batang pokok tu dia melekat. Crastos. Jadi kau susah nak tarik keluar. Keras lah. Keras keluar. Macam kerak lah. Dia melekat gitu. Dia pakaikan Crastos ya. Ini satu contoh yang perhatikan. Ada thallus warna putih, ada dia punya sistem pembiakan dia warna kuning tu. Kan dapat apa orange apa tu? Coklat apa tu ya? Ini. Orange ya. Orange lah ya. Saya terima lah. Masa saya mungkin warna-warna berbeza. Okey. Kita ada Crastos, satu lagi Polioles ya. Polioles kalau bahasa dia memang dia daun ni. Polioles, bentuk daun. Bentuk daun dia panggil Polioles. Yang ketiga, Pluticos ya, shrub, light. Macam shrub. Kau tengok tu. Dia panjang-panjang tu kan. Ada yang panjang tu. Ada yang panjang betul daripada atas ke bawah. Panjang betul. Dia panggil Crastos. Pluticos ya. Pluticos. Ini kalau you pergi Kuala Helen ke siapa orang Perak ni? Tak ada orang Perak. Kau Perak? Perak mana? Kat Cemor kau pergilah ke Bukit Larut tu. Bukit Larut. Sekolah apa? Sekolah sains. Typing ya? Typing belakang. Kalau naik atas buka pokok, kalau biasa tak dah naik ya? Kan ada kau jalan tu kan ada batu-batu kat bawah tu kan? Atas tu penuh dengan lichen. Lichen yang panjang-panjang tau. Dia panggil keras. Ini pendek je ni kan? Dia Pluticos tapi dia betul ya? Kemudian satu Clematis. Clematis ni memang susah carilah ya. Tapi dia banyak di gunung-gunung macam kena Palu kan. Kemudian yang Lepros ni, Lepros ni bentuk powder light ya. Powder, bedak ya. Powder light panggil Lepros. Lepros pernah tengok tak ni? Pada pokok pada kuning. Ada pokok. Kau masuknya UKM tu dekat pengawal tu. Pokok pinang tu. Kuning je. Itulah lichen nama bentuk je bukan nama dia. Bentuk dia panggil Lepros. Lepros ni dia light loving organism. Selalunya duduk di tepi-tepi jalan yang ada sedikit pencemaran. Sebab itu nanti saya ceritakan mengapa ya, sebagai bioindikator ya. Those yang minat dalam sekitar memang cantik dia. Because lichen disebut boleh menjadi bioindikator untuk pencemaran. Ya. Alright. Jadi ada Lepros, ada Squamous ya. Jadi yang biasanya kita di kawasan-kawasan bawah tanah rata yang tercemar, yang udaranya sudah mula tercemar, dia tidak akan ada Pluticos. Mati dia tak tahan. Ya, ketahanan sangat rendah terhadap betul ni lah ya, Pluticos. Tapi yang boleh hidup situ Crastos, Polioles ya. Itu pun sudah banyak ya. Dalam dunia nanti saya tunjuk berapa ribu jenis spesies tu. Ya. Tak ada spesies. Ada yang tak dapat lagi pun. Ada tak ada nama lagi pun. Itulah tugas awak semua yang muda-muda ni. Kalau jadi ahli lawyer pun dia suka kat lichen, cuba-cubalah ke lab you know? Bagi orang tahu. Alright Okey, you perhatikan habitat dia ya. Dawai elektrik pun hidup. Ini itu soal saya dah. Dalam hati kenapa pula hidup di dawai elektrik? Ya, kau pergi tengok dawai elektrik. Saya yang pernah tengok ni di Penang Hill. Kau Bukit Larut tu ada dawai dia hidup. Macam mana pula pokok boleh hidup sini kan? Itu. Padam. Jadi ni. Habitat. Kita tengok tu pada pagar ya. Ini betul-betul pagar di Bukit Larut ni. Pagar dia istana Raja Muda kan. Kita pernah duduk situ. Kemudian pada kita tengok tak? Kalau saya tanya awak, ini bentuk apa? Dia kan bentuk besar kan? Bentuk apa? Bentuk apa tadi? Tadi saya dah cakap awak Polioles ya. Polioles. Yang ini bentuk apa? Ini. Ada dua jenis ni ya. Itu Pluticos. Jadilah belajar ini Pluticos, Polioles. Nak apa semua tak boleh man kan? Kau pun kena belajar juga kan? Polioles, Pluticos. Jadilah ya. Tadi Lepros je lah Okey. Jadi kita lihat ya.
Ni tengok. Anchor tu. Oi. Yang ini ni, kat batu ya, saya ambil ni kat bongkar batu. Apa soal? Di Cameron Island ni. Di kaki gunung kita baru. Penuh dia. It's white, squamous, ini saya ambil di, siapa nak pergi Paris ni? Siapa nak pergi? Kau pernah pergi kat tu? Pusat pendidikan. Sebelum ada di ngala ke Istana Sultan Selangor tu, ada pagar. Tengok kat pagar tu, penuh dia. Dia melekat kat pagar. Jadi apa yang tanya, apa hal di Laika ni? Laika ni dia ada akar ke? Betul tak? Dia kalau ada akar, dia nyocok ke tanah. Ini kan dawai-dawai pun dia belasah je. Dia belasah je. Tapi kau kaitkan tadi, Laika ni loosely held. Dia tak ada akar. Dia macam ada benda silia je. Benda-benda ni dia hanya melekat. Melekat sikit je. Tiup angin tu bang. You see? Kemudian ini kat Pulau Pandan. Saya ambil ni di pulau apa yang terkenal di Sabah, Sepadan dia Pulau Pandan tinggi. So, itu itu agaknya jenis apa tu? Yang itu cukup banyak lichen jenis crastus kan? Crastus ya. Okey. Alright, lagi dah. Tu. Tengok tu. Tepi pantai Padang Pidi tak ada lah. Ya. Ini kat padang pasir. You pun tanya, padang pasir boleh hidup? Padang pasir boleh hidup. Kemudian di tepi pantai, batu-batu di pantai dah jelas lah kan. Kemudian pada daun. Ini kalau daun ni kau boleh praktis. Kau cari daun tepi-tepi yang di jalan. Kau tengok. Impact, lichen cakap banyak pada daun. Pada kecil itu ada kadang-kadang sampai 20 spesies lichen. Tapi saya tak larat sebab very macro kan. Jadi saya pun tak ada. Biarlah tepikanlah. Biar orang lain buatlah. Gitu ya. Jadi kita pergi yang senang. Macam crastus yang ada pokok besar, polio, seperti itu. Itu senanglah sikit kan. Di Malaysia ni kalau kita buat yang senang pun orang tak buat lagi. Nampak tak? Betul Pak? Orang tak orang tu bikin icon pun orang tak belajar kan? Hari ni kan dia belajar icon. By A chemist. Saya pakai betul tu. Chemist ngajar orang biologi nganga je kau tengok. Okey. Jadi kita tahu ya, dia boleh hidup di mana-mana ya. In fact dalam cerita je. Kalau ada another slide, we'll talk about the lichen can grow. The seaside ni type tu maksudnya di tepian gigian air laut sampai puncak gunung Arktik dan Antartik. Anywhere in the world. Kalau orang lain tak hidup, dia hidup. Anda ya. Orang lain tak hidup, dia hidup kan. Ya? Tapi dia nanti ada faktor dia ya. Tak semestinya kata begitu, tapi dia ada faktor lain lah. Okay. Ini satu cerita. Dia sengaja je ya. Nak tunjuk hebatnya lichen ni. Lichen ni, kau tengok warna apa? Xanthoria elegant tu. Elegant tu kan. Warna tu, bentuk dia memang elegant eh. Warna dia apa? Orange. Yang atas I selalu compare dengan kau orang tu. Kau saya kuning tu. Kuning hijauan boleh. Tapi kalau kata hijau, memang mata you boleh macam lah. Betul tak? Itu kuning tu. Jadi kita lihat ya. Kulat dan algi dari lichen boleh hidup di rendah sinar ultraviolet dan juga kosmik. Ini dibuat oleh dibawa pada ini dibawa oleh roket. Dibawa ke sana, dibawa lichen tu. Kalau tengku apa tu apa? Datuk berapa tu apa? Mainan. Kalau dia jumpa saya susah buat lichen tu. Lichen Malaysia. Because ini ada sebab kenapa dia nak tengok ya, how strong dah color tu. Siapa yang ambil kimia dulu pun nak belajar jugalah kan. Kau pun jangan nafikan kehebatan juga. Bahawa warna ini adalah panjang gelombang kan. Kau bercakap soal apa antioksidan, you know. Ya tak? Kenapa radikal cahaya semua. Jadi lichen ni penuh dengan bahan-bahan itu sebenarnya. Jadi bila kat sampai ke atas, cahaya pun dia tak boleh ganggu sebab dia dah lindung. Sebab itu lichen yang
tempat yang terdedah dengan matahari dengan UV, dia akan ada warna. Warna cantik. Kuning, kemerahan, because dia nak protect diri dia dengan bahan kimia. Yang ada, kalau dalam kimia ada bagi chromophore. Chromophore ya, UV kan ada chromophore. Ini banyak, dia double bond banyak. Keratin. Kenapa warna orange? Sebab dia banyak double bond. So ini pun tak simetri banyak double bond, tetapi dia bentuk dia menyebabkan chromophore itu menahan daripada serangan UV. Jadi dibawa sana memang betul lah dia. Bawa tu balik tak ada apa-apa. Oh, handal lichen ya. Ni nak kata handal lichen ni ya. Alright. You mungkin nak kata lichen penunjuk bio kan. Ini yang you nak cari kan. Alas hitam ni orang memang nak tengok ni. Why lichen boleh jadi penunjuk bio? Bio indicator. Dalam bahasa Inggeris bio indicator ya. Jadi kita lihat ni. Ya. Tengok situ bio indicator. Bio indicate for what? Untuk apa? Untuk indicate apa? Dia lebih kepada udara. Dia air jangan sebut. Boleh lichen ke air. Payah saya nak jawabnya. Tapi untuk udara, apa bahan-bahan pencerah udara? Soalan balik ke awal. Carbon dioxide, Carbon monoxide, gas lah, carbon dioxide, nitrous oxide, itu bahan-bahan pembakaran ya pada automobil. Bila untuk kita mobil, pembakaran itu antaranya gas, sulfur dioxide, nitrous oxide, carbon monoxide. Okey, kita dapat ya molekul-molekul itu udara. Ya. Di samping itu kadang-kadang dalam bahan-bahan petroleum juga ada bahan-bahan logam, heavy metal. Pelambang ni dulu antinor ya. Ada zinc, ada macam-macam lah. Termasuk juga kalau kereta berjalan dengan laju, dia brake. Kau tak nampak tu. Keluar pancaran-pancaran metal, zinc, nickel, you know. Sebab dalam ni memang tayar besi-besi tu memang dia bersempit. Sebenarnya masalahnya dia tak nampak. Itulah pentingnya lichen ni sebab kajian benda tak nampak. Gas. Kalau air keluar air ni tercemar ni. Betul? Tapi bila udara, melainkan di kawasan kilang. Dah jelas lah. Pergi kertih memang tu lah. Betul tak? Tapi kalau kawasan biasa, kau tak nampak. Jadi, lichen ini menjadi indikator. Maknanya, kalau pakai lichen boleh tengok je like, kita tiga-tiga tu dah hebat tu ya. Tengok je tu, ini kawasan tercemar sekali tu. Apa? Ini. Misalnya kalau masuk UKM, kalau jalan kaki kemudian pokok palma tu you nampak dah. Kalau masuk sampai rumah hijau, mestilah likennya berbeza-beza. Sebab nanti kita tengok ya. Okey, sabar kan. Sabar itu. Sabar itu separuh dari iman. Okey. Jadi seronok ke dengan ni? Macam ngaku je awak. Macam tak ada exam, kalau exam betul ni. Alright, kita tengok ya. Sebelah kita daun ya. Sebelah kita daun, sebelah kanan kita thallus. Batang thallus ya. Thallus, itu yang tadi kumpulan algae ni ya. Kita perhatikan bahawa dia disebut di antaranya perbezaan antara tumbuhan berbaskular, maknanya daun biasa, dengan lichen. Lichen tidak mengikuti curve. Kita belajar kutika semata kan? Betul? Ya. Apa dia kutika? Penutup untuk ruang semata ya? Dia tak ada tu. Dia melopong lah maknanya. Dia ada lubang ya? Maknanya thallus lichen itu ada lubang. Tapi daun biasa dia ada penutup ya? Dia menghalang air masuk pada bahan-bahan. Jadi satu lagi dia kata sini tak sulit ya. Dia kata bahawa permukaan daun dia berminyak, waxy, wax ya. Tapi lichen tak wax. Apa makna dia? Kalau katakan ada air yang mengandung apa, dia kalau kena daun dia akan jatuh. Tapi lichen tu dia serang impact bahan. Mana lubang-lubang itu membenarkan anything pun udara masuk ke dalam dia. Deposited, tertimbun di dalam sel lichen. Kalau daun dia turun. Ada sikit tapi banyakkannya adalah tertumpah keluar daripada permukaan daun dia. Okey, nampak ya? Dalam gambar ni warna merah. Seolah masuklah dari tu, banyak masuknya ya. Yang daun tak banyak masuk, tak ada masuk. Untuk membezakan, kontraskan itu. Jadi nampak ya? Udara keliling, tercemar. Kalau ada lichen dia boleh collect. Daun dia tak boleh collect. Atau kita sebut tertinggikan tapi basuh dia air dia jatuh. Tapi lichen dia masuk dalam.
dia nampak apa ya, dia tertipu sekarang ni. Alright. Jadi penggunaan lichen sebagai penjualan adalah lichen adalah sensitif terhadap penjualan. Kenapa dia sensitif itu? Dia kata sensitif itu, dia sensitivity ya. Pertama ialah menerima nutrien secara terus dari udara. Air daripada udara, karbon dioksida daripada udara, cahaya matahari memang daripada cahaya lah udara kan. Okey. Jadi ada algae pula untuk makanan ya. Tapi dia daripada udara. Maknanya lichen udara. Bukan lichen air. Jangan kalau kaji Datuk, bolehlah kaji pencemaran air Sungai pening saya. Pening lah saya. Tapi kalau udara, insyaAllah kita sama-sama lah pergi cari lichen. Begitu cerita dia dah. Alright, yang kedua, boleh tak jalan ni? Tak ada lapisan pelindung tadi, not waxy, tak berwax, tak ada berlilit ya. Yang ketiga, kawan sungguh betul nampak. Sangat sensitif dalam kehidupan. Sensitif nampak. Cerita dia, lichen sebab oleh dia tak ada liang tadi. Liang dia ada. The capacity to absorb water 300% oxygen. Very fast lah. Kalau tak jalan, kalau you pergi kat luar tu, pokok lepas hujan tadi, kau nampak hijau, push hijau. Sebab dia boleh capacity. Ya? Kemudian dia nak keluar senang lah. Dia nak keluar senang. Akhirnya dia putih lah. Tapi wow, hujan lagi. Ya? Jadi, kemudian menjalankan tertuju dalam keadaan sejuk. Ya? Keadaan sejuk, dia metabolisme, membentukkan makanan tadi. Pembesaran perlahan dan tempoh hayat panjang. Ini bagus ni cerita ni. Pembesaran dia perlahan dan tempoh hayat yang sangat panjang. Apa maksud dia? Ini macam cerita ya. Kau toge, kita ambil, saya tahu cerita betul-betul saya toge je lah. Kau tak hanya mana-mana bila toge. Toge ambil kacang apa tu, kacang hijau, letak atas buni, kau biarkan esok pagi panjang itu belum. Kau sedap makan kan, panjang ni berapa sentimeter ni. Lichen 1 tahun yang crustose sangat lambat lah, 0.5 mm per year. 0.5 mm. Kalau yang fructose tadi mungkin 2 mm, 10 mm per year. Very slow. Ya. Memang letih lah kalau nak tunggu dia. Ya. Very, tapi ingat ya, tempoh hayat yang sangat panjang. Ini ada kaitan ni dengan cerita bioindikator dia tu. Slow grow rate but long life. Ada satu contoh berapa ribu tahun. Orang pernah berkajian, ada kajian lichen yang tumbuh di adik sampai 2000 tahun hidup dia. 2000 years. Oi, lama. Tak boleh kata lepas lama. Lama lah, 2000 tahun lah. Ini kajian orang sains lah. Jadi kalau daun ya, tepi jalan, contohlah bila daun. Siapa apa lagi dapat berapa lama dia? Apa dia? Hidup apa daun ni kecup tumbuh, itu berapa lama dia boleh tahan. Jangan daun kelapa. Daun biasa tu. Saya rasa dalam tak lama 1 tahun lah. Kan kalau 2 bulan pun kalau kering mati, dia jatuh kukuran. Itu pakai daun-daun dia kukuran tu kan. Ya. Dia senang kukur. Kau duduk tepi jalan, nak kaji gas tepi jalan disebabkan oleh kereta, tak ada mana sebab dia sekejap sangat kan. Ya. Tapi lichen, ini yang buat tadi, slow rate but long life. Dia duduk situ lama. Maknanya kalau katakan 20 tahun dia hidup situ, maknanya 20 tahun dia mengikuti perkembangan keadaan trafik kawasan itu. Berapa banyak kita lalu, berapa banyak gas lah, dia kena kat dia je. Awak tak? Jadi, sebab itu dia boleh jadi antaranya lah, another factor. It's good to become used as bioindikator. Ya. Banyak panjang, kemudian ini saya ni dah label sikit-sikit ya. Macam orang kaji zone ya. Misalnya ada langsung lichen, selalunya hidup situ like crustose. Tak ada langsung lichen selalu. Kalau saya sangat cemas selalunya ada crustose ataupun tak ada langsung lichen. Sebab saya tadi, fructose tak akan hidup, jarang hidup di kawasan cemas. Ya, jadi kalau kita lihat yang akan berlaku ialah ini crustose, polio juga, ini fructose, ya. Ini berioria, ini sangat lalu berior sangat sensitif.
Jadi kalau kita berjalan, macam saya kata tadi, kalau berjalan daripada luar ke sini, you nampak lah pattern lichen itu menggambarkan jenis keadaan pencemaran kawasan. Ya, misalnya kau pergi kolej apa, Ibu Zain tu, adakah sama likennya dengan kolej Sabah contohlah kan? Ataupun kolej mana yang dekat dengan ni? Kolej Engkajai ke apa? Dengan kolej Dato' On, ya? Mesti berbeza likennya. Ya? Ibrahim Yaakob agaknya berbeza, takut tinggi, lalu kereta tak lalu, mesti ya. Jadi saya memang dapat kajian ni, ini Rahmat. Saya dah ada data GIS ya, macam mana hubungan antara kajian frekuensi saya dengan kawasan ni. Yang tepi jalan mesti warna merah ya kan. Kalau warna biru tak betul tu. Merah sebab situ kawasan cepat. Masuk je dah hijau biru. Ya. Ini saya cakap lichen yang terdedah zaman tadi ya. Okey. Ini faham ya? Kalau yang kita you tadi dah belajar Crassus kan? Crassus, Folios, dah sebut kali. Jadi maknanya kawasan kita ni susah nak dapat Proticus. Ya. Proticus pun susah. Folios pun jenis-jenis Folios. Ada Folios yang sangat sensitif juga. Ya. Ada Folios sangat sensitif. Jadi kajian kami adalah kami mendapat satu kajian daripada sebenarnya Malaysia tidak berkembang sangat lagi, tapi di Thailand memang dia ada kajian. Dia universiti orang sana. Itu saya cakap ke kawan, kita pergi Thailand tak payah pergi Amerika lah. Kat Thailand pun sudah banyak kajian-kajian yang pelik-pelik. Jadi saya dapat data, dia orang buat kajian di Bangkok. Di Bangkok, bandar Bangkok tu, dia dapat kajian tentang indicator for pollution. Kau nak buat kajian? Sana dia ada herbarium lichen. Sini dia kimia ada lichen, herbarium tapi tak teratur lah sebab kita bukan kurator ada kan. Betul tak? Saya ada tapi bertabur, tak ada siapa nak buat. Kita oleh kimia nak ambil kemudian nak isolate bahan kimia. Itu videonya. Tapi sambil-sambil itu kita gunakan lichen ni kan. Jadi ada pelajar master biocos daripada alas kita Dr. Wan Yulaina. Dia berpasal bakau ya. Dia excited lah sebab dia kata lichen dalam bakau banyak. Jadi saya ni co-supervisor dia lah. 3 orang sudah. 2 adik-adik, puteri dia 2 puteri. Puteri Naim, Puteri Najmi nama dia, satu lagi Izzat. Kau kenal ke tak Puteri Naim? Izzat ya? Izzat tu. Dia nak buat lichen di Kok Bakau di Tanjung Pihing. That's the best place, the tip of the Asia. Saya suka sangat sana. Kalau buat pollution boleh buat juga, tapi tak terkenal kan. Tapi kalau tip of Asia adalah Tanjung Pihing, kita pergi sana. Awak akan tengok je. Jadi harap-harapnya pada bulan-bulan ni saya akan pergi sana lah, dapat idea, dapatlah sikit gambaran ya. Buat kena ikut boleh kan? InsyaAllah. Okey. Ini contoh-contoh lichen ya. Nama-namanya. Ya. Lepraria species. Datuk Lecanora. Oh, sedap namanya. Lecanora. Boleh nama anak-anak semua kalau dah gila sangat. Nama awak, nama perempuan Lecanora lah. Kan? Nanti kita nampak Ramalina ada, Yusnia ya. Ini nama dia. Xanthoria. Tengok dia, Apojima, Sudiabenia. Ramalina spesies ujung tu ya. Ramalina. Ini apa lagi? Ni Yusnia lagi, Pertinidan dia. Ini nama-nama ya. Contoh-contoh yang hidup di kawasan pencemaran. Jadi masuk sini ya. Ini kawasan, kalau lihat sini adalah kawasan tercemar ya. Ini hidup, tahan sedikit hidup di kawasan tercemar yang ni. Yang di atas 3 ni. Yang tengah ni ada sederhana. Ya, sederhana. Yang bawah ni, daripada sini kemari mengikut urutan ketahanan dia. Maksudnya Yusnia ni sikit tercemar dia boleh hidup. Tapi yang ini, spesies ini dia memang tak tahan. Dia mesti kawasan ini bersih, kawasan yang sangat tercemar. Dan tak dapat di sini kan. Gunung Kinabalu ni. Susah cari dia. Jadi itulah dia ya. Jadi nampak ya. Sedikit-sedikit kita dapat apa beza dengan apa dengan itu. Okey. Ini adalah ini istilah UKM ni, pencendongan ni. Pernah dengar tak pencendongan? Pernah dengar? Transplantation. Transplant. Jadi saya ni orang bahasa ni, saya ni punya semangat bahasa Melayu ni.
berjuang bahasa Melayu. Saya lahir di bahasa Melayu, dulu saya buat istilah, nak perjuangkanlah ya. Namanya pecenongan. Saya pun tak tahu tentang mana. Tapi kawan-kawan kata pecenongan, apa transplantation. Apa maksud dia? Plantation maksudnya ni. You ambil lichen tadi daripada gunung-gunung. Kau letak tepi tu. Tepi kita punya ni, tepi traffic line. Jadi tiap hari lah kau pergi cek kamu makan dia besar, dia warna dia. Tengok dia pattern dia. Sebenarnya ada method lain, misalnya kita kaji klorofil dia. Ambil every week, ambil klorofil dia, ada perubahan dah. Sebab klorofil ni kalau tercemar nanti oleh asid, dia akan berubah tau. Dari mengenam kepada tak ada mengenam, jadi warna daripada hijau menjadi luntur. Jadi kau tengok dalam profile UV, you akan nampak dia perubahan. Itu scientific instrument lah ya. Tapi dia follow ya. Jadi kita tahu concentration dia semua. Siapa nak dengar ke? Okay, main. Pertama, saya suka jawapan ni. Macam jawapan lah. Alright, jawapan ni kan ya. Satu kita lihat, apa dia buat, lichen tu dia ambil, dia lekat betul kan dia betul ambil lichen. Satu lagi dia masukkan dalam box. Pigeonhole. Lan dia nak buat, dia masuk dalam jaring lan. Lan ni dia nak buat kelompok dia ambil dalam jaring macam net bola tu. Letak lichen ni. Gantung. Dan jaga gunung senapang. Sebab apa? Selalunya kita buat kajian ni, ada saja orang musik tu. Datang kita nak bilik tau, sebab kadang mengganggu kan. Betul? Saya tak apa benda lagi. Ada je orang kata tangan. Macam usik je lah. Mungkin diasak pokok kat situ ke apa. Boleh. Bakar je rumput kat situ ke. Ya. Tapi banyak dalam saya tengok di Thailand pun. Macam-macam tempat ada tempat-tempat terganggu. Jadi data dia tak tepat. Jadi ini lah, dia letak ya. Jadi memang susah ya. Benda yang keseluruhnya adalah pemetaan ya. Pemetaan. Kita guna quadrant. Memang biasa quadrant kan. Quadrant ni, ini quadrant lah. Mana tunjuk lah quadrant lah. Tunjuklah lah, kau kan ada.